Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang dan salam Syawal. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Dalam banyak-banyak masa inilah Abang rasa kali pertama Abang ceritakan kisah seram pada waktu jam 3 pagi. Jadi ada juga nanti yang kecam Abang. Patutnya Abang bangun-bangun malam tu pergi tahajud bang. Nak cerita-cerita seram dah kenapa? Tapi itulah namanya semangat. Abang dedikasikan cerita yang orang hantarkan kepada Abang. Abang ceritakan semula, moga-moga menjadi iktibar dan pengajaran kita semua. Hari ini Abang nak sampaikan 3 lagi cerita. Moga-moga ceritanya menjadi iktibar. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita di atas jasa-jasa mereka yang telah mendidik dan membesarkan kita. Jadi tanpa membuang masa, Abang akan ceritakan kisah kali ini dan mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita pertama ni disampaikan oleh seseorang melalui email dan namanya adalah Zam. Zam ni kerjanya sebagai seorang security dekat satu kilang, kalau tak silap Abang, kisah ni dekat Muar Johor. Kes ni berlaku pada 3 Ramadan tahun lepas. Boleh kata baru jugalah cerita ni. Kisahnya bermula, Zam ni bekerja daripada 7 pagi sampai 7 malam. Dan dia kata waktu kejadian tu sewaktu dia punya kerja shift siang. Dengan kata lain, waktu tu dia masuk kerja 7 pagi, 7 malam. Bila selepas pukul 7 malam, dia baliklah rumah untuk merehat-rehatkan diri. Zam ni pula dia kata dia ada ramai adik. Dan kebanyakan adik dia memang suka main game. Terutama game ML. Abang tak tahu ML tu game apa? Abang tak tahu. Abang cuba memahami ML tu. ML Studio abang tahulah. ML dia kata, game ML. Jadi dia kata bila dia balik kerja ni, adik dia suka tengok handset dia. Tapi yang bagus je ni, kalau adik dia tengok handset dia, main game ML tu, selalu duduk dekat sebelah dia je. Tak jauh daripada dia. Dan dia tak kisah pun kalau adik dia nak main. Dia bagikan aja. Sebab dia kata adik seronok tengok adik-adik dia gembira. Tapi bukan selalu pun adik dia main, kadang-kadang je. Nak jadi cerita pada hari tu, pada tahun tu, tahun lepas 2022, Ramadan yang ketiga. Waktu tu dia penat sangat balik kerja. Pukul 7 malam dia dah balik. Lepas tu sampai rumah, siap-siap buka puasa. Habis tarawih tu lebih kurang pukul 9.30 malam. Dia teruslah nak masuk tidur. Nak jadi cerita, dia punya katil terletak dekat sebelah tingkap. Tingkap dia pula bukanlah tingkap-tingkap nako yang jenis tingkap macam biasa rumah-rumah kita tu. Tak, tingkap rumah dia adalah tingkap daun. Dan selalunya dia akan tidur sambil buka tingkap. Abang tak tahulah macam mana dia punya berani buka tingkap sambil tidur. Jadi boleh nampaklah kegelapan malam sewaktu kita tidur. Tujuannya adalah, dia kata, bagi rumah dia ada pengudaraan yang bagus. Baguslah itu. Cumanya beranilah bagi abang. Jadi dia kata pada malam tu, selepas dia tidur pukul 9.30 malam, habis-habis tarawih tu dia pergi terus tidur. Dia perasan adik dia ambil handset dia. Duduk sebelah dia. Dan biarkan aja. Dia pun tak banyak cakap, dia biarkan aja adik dia main. Tengah-tengah adik dia main, lebih kurang dia bertidur, lebih kurang pukul 12.30 malam waktu tu. Dengan tingkap terbuka, dia duduk pula dekat katil sebelah tingkap. Waktu tu pukul 12.30 malam, dia buka mata. Dia toleh ke adik dia. Adik dia masih lagi main. Dia biarkan aje lah. Dia malaslah nak tegur-tegur adik dia. Biarlah sebab esoknya cuti. Adik dia tak sekolah. Jadi tiba-tiba, dia rasa ada satu benda yang pelik terjadi pada dia. Satu badan dia tak boleh bergerak. Mula-mula dia cuba gerakkan ibu jari kaki. Tak boleh. Dia cuba gerakkan tangan. Tak boleh. Dia cuba angkatkan lutut. Tak boleh. Dia cuba gerakkan kedua tangan dia. Angkat ke atas. Tak boleh. Yang lebih menakutkan lagi, dia cuba gerakkan kepala dia ke kiri. Maksudnya dia ke kiri, ke kanan, dia gerakkan kepala dia. Tak boleh juga. Abang mula-mula tak faham. Yang tadi dia pandang adik dia macam mana kan? Jadi abang baca balik email dia. Rupanya yang dia pandang adik dia tu, mula-mula waktu dia terjaga tu, bukanlah dia toleh, tapi dia menjeling ke arah adik dia. Itu yang dia nampak adik dia. Dia tak toleh pun.
Tapi bila dia sedar satu badan dia tak boleh gerak, dia cuba toleh ke arah adik dia, tujuannya nak minta tolong. Tetap juga tak boleh. Dalam hati dia, mungkin aku ni kena himpit. Salah, kena hempap. Yang selalu dia dengar kawan-kawan dia cerita. Mungkin kena hempap ni lah dia katakan hempap-hempatan ni. Dia kata. Jadi dia kata, okey, tak ada masalah. Dia cubalah baca. Waktu tu dia cuba refresh, nak baca Fatihah lah. Dia cuba Fatihah ni macam mana? Yang dia ingat Fatihah. Tapi dia tak ingat permulaan ayat Fatihah, Al-Fatihah tu macam mana. Dia cuba ingat balik Fatihah. Itu je yang dia ingat. Okey, lain-lain. Kita baca lain. Baca pula selawat Nabi. Diam. Macam mana yang mula? Dia dah tak ingat. Dia kata pada waktu tu dia betul-betul tak ingat selawat tu macam mana. Dan dia rasa macam, okey, kita cari yang paling senang sekali. Kita cari paling senang adalah dia tak ingat nak sebut Allahu Akbar. Sedangkan pada waktu tu dia kata, dia tahu dia ada Tuhan. Allah namanya. Tapi nak nyebut tu, tak boleh. Dia rasa macam satu badan dia terkaku. Waktu tu dia dah berpeluh-peluh. Lain macam ni dia kata, dia tak pernah kena himpit, kena hempap. Dan dia pula bila kena hempap, dia tak ingat nak baca surah apa pun. Satu badan dia dah mula berpeluh-peluh, dia kata, daripada kepala sampai ke kaki. Satu badan dia yang kat belakang baring ke atas tilam tu, belakang dia penuh dengan air, dia kata. Dah berpeluh-peluh. Pada waktu ni, Allah datang menguji. Dia hanya boleh memandang ke atas. Dan dia nampak tingkap bilik dia terbuka. Tiba-tiba angin rasa menderu masuk. Waktu angin tu menderu masuk, dia punya bulu tengkuk ni dah rasa seram. Bulu roma dia semua dah merebang. Adakah dia akan diuji sewaktu dia tak ingat nak baca surah apa pun? Tapi waktu itulah ujian datang. Tiba-tiba, dia nampak ada orang hulurkan kepala dekat tingkap yang terbuka, menjengah dia. Nampak daripada dahi sampai ke mata. Dan yang jengah tu adalah kakak. Faham kan? Abang tak boleh nak cakap pukul 3 pagi. Dah lah bukan bulan Ramadan. Padahal dia kata pada waktu tu bulan Ramadan. Mula-mula disebabkan bulan Ramadan, dia ingat yang jengah tu adalah manusia. Tapi bila dia tengok betul-betul muka tu, mukanya berwarna hitam. Dia hanya nampak sampai mata je. Matanya berwarna merah. Mukanya ada kesan-kesan darah. Waktu tu satu badan dia menggigil. Dah lah dia tak ingat nak baca apa. Dia gigil, dia kata tolonglah, janganlah benda tu jengah nampakkan muka. Time tu lah benda tu teruskan menjengah sehingga keseluruhan muka dia memandang tepat ke arah Zam. Dan barulah Zam tahu yang memandang dia pada waktu tu adalah kakak alam sebelah. Waktu tu dia kata yang dia buat adalah cuba untuk menggerakkan seluruh badan. Kalau ikut daripada semangat, dia dah berlari. Bangun, berlari, dia kata. Ikut semangat. Tapi dia kata satu badan dia tak boleh bergerak. Takkan kenapa tah dia kata. Allah, ya Allah, dia kata, tolonglah, ya Allah, Tuhanku, tolonglah bagi badan dia bergerak. Doa dia diperkenankan. Akhirnya, dia dapat toleh badan dia ke arah adik dia. Dan waktu tu dengan adik-adik dia pun terkejut sebab pada waktu dia toleh, dia gerakkan badan. Pada masa yang sama, suara dia menjerit, memecah malam. Kuat. Macam tu agaknya. Waktu tu adik dia tengah pegang handset, tak campak adik dia. Bang, kau dah kenapa bang tiba-tiba menjerit? Kat tingkap. Cuba kau tengok kat tingkap. Jadi adik dia pandang ke tingkap. Benda tu dah hilang. Selalunya memang dia datang dalam masa 2-3 minit aja. Dia bukan datang selama-lamanya. Adik dia cakap tak ada apa-apa pun kat tingkap. Waktu tu dia paling balik ke tingkap, memang tak ada apa-apa. Tapi dia kata benda yang paling dia tak sangka adalah 3 Ramadan. Tapi kenapa dia diuji? Dan benda tu menguji dia dalam keadaan menjengah sewaktu dia tak boleh gerak satu badan. Ujian dia betul-betul besar. Besok pagi dia cerita dengan mak dia. Dia cerita dengan mak dia ni, apa yang berlaku pada malam tu. Kenapa dia diuji macam tu.
Mak dia jawab, jawapan mak-mak lah. Itulah tidur lain kali baca bismillah, cuci kaki. Lepas tu jangan fikir-fikir yang bukan-bukan. Kita ni dalam badan kita ada syaitan, ada jin, ada apa. Jadi kita kenalah baca-baca sebelum tidur, baca-baca ayat suci. Dah kena memang ceramah lah lepas tu. Tapi dia kata itu adalah pengalaman yang mengajar dia, memberitahu kepada dia yang di bulan Ramadan, syaitan sahaja yang diikat, tapi makhluk lain tidak. Dengan kata lain, yang datang pada waktu itu bukanlah syaitan, tapi makhluk lain yang selain daripada syaitan. Kisah kedua ni disampaikan oleh Nurul, berlaku pada tahun 2015 dekat Kajang. Nurul, waktu tu dia ada suami, dia ada anak. Anak dia baru seorang kalau tak silap abang. Dia orang ni laki bini memang jadi cikgu agama, cikgu kafah dekat sekolah dekat Kajang tu. Nanti kalau siapa-siapa yang kenal boleh komen-komen kat bawah. Ni saya kenal cikgu perempuan ni. Jadi Nurul kata dia bekerja dengan suami dia dekat sekolah tu dan dia memang sangat suka mengajar dalam bidang agama, dalam bidang kafah ni dia kata. Tapi dalam banyak-banyak pengalaman, ada satu pengalaman yang susah nak dijelaskan. Dia pun tak tahu apa puncanya jadi macam tu dan kenapa dia diuji macam tu. Dia pun tak tahulah kenapa. Jadi, inilah kisahnya. Dekat sekolah dia ada berkenalan. Ada seorang kakak lah. Kakak tu memang kerja sebagai, kalau tak silap abang, pembantu am. Nama kakak tu adalah Ina. Kak Ina dia orang panggil. Baik Nurul dan juga suami dia memang rapat dengan Kak Ina tu. Sebabnya Kak Ina tu ada ramai anak. Anak dia pula jenis yang meriah-meriah. Pada masa yang sama, diorang ni berjiran. Dekat Kajang tu diorang berjiran. Satu duduk hujung lorong kanan, satu duduk hujung lorong kiri. Jadi selalulah dekat sekolah berjumpa, dekat taman perumahan pun berjumpa, sama-sama dalam komuniti yang sama. Ceritanya bermula bila satu malam, waktu tu habis-habis makan malam. Diorang pun, Nurul dengan suami dia pun cadang-cadang nak tidur awal lah. Tapi suami dia tiba-tiba buat satu permintaan pelik, nak tidur dekat depan TV. Pada waktu tu Nurul fikir, kenapa nak tidur dekat depan TV? Bilik kan ada siap-siap. Suami dia kata, entahlah, dia kata nak tidur depan TV. Sambil-sambil TV terbuka, dia nak tidur. Supaya senang tertidur, dia kata. Cuma anak diorang tidur, letakkan dekat dalam bilik. Tidur dekat dalam bilik. Cuma Nurul aja dengan suami dia tidur dekat ruang tamu. Bentanglah Toto dekat depan ruang tamu tu, depan TV tu. Nurul bentang Toto, habis bentang Toto, suami dia pun letak bantal, letak kepala, terus hilang. Tinggallah Nurul tercongok seorang-seorang, dia kata, dekat depan TV. Dia nak tidur awal lagi. Baru pukul 9.30. Anak pula dah tidur dekat dalam bilik. Dia pun malaslah nak kejut-kejut suami dia. Mungkin dia tengok suami dia penat sangat lah, dia kata. Dia pun tengoklah TV. Lebih-lebih kurang pukul 12.30 malam. Waktu tu dia nak 12.30 malam. Waktu tu dia dah mula-mula nak tidur. Dah macam nak lelap-lelap. Lupa abang nak beritahu, sambil-sambil dia tengok TV tu, sambil-sambil dia lipat baju, lipat kain. Jadi, sambil-sambil tengok TV, suami pula tengah tidur, teman suami tidur. Lipat kain yang dah menimun-nimun, dia kata. Jadi, dia pun lipat kain, habis lipat kain pukul 12.30 lah macam tu. Dan lepas habis lipat kain semua tu, nak tidur dah, dia kata. Tiba-tiba dia dengar dekat luar rumah, bunyi orang panggil. Memang suara orang panggil. Tapi bukan orang tu panggil dia. Orang tu panggil suami dia. Orang panggil suami dia selalunya ustaz. Sebab memang mengajar agama kan dekat sekolah agama. Guru kafah. Jadi dengar ada orang panggil, Ustaz, 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 Ustaz. Tapi suara yang panggil tu adalah suara budak. Bila dia amati betul-betul suara tu, itu adalah suara anak kepada Kak Ina. Jadi bila pukul 12.30 malam, ada budak panggil dekat luar rumah. Kita sebagai orang yang normal, kita tak akan buka pintu atau buka tingkap. Nak tengok, duk jengah-jengah. Siapalah yang manggil-manggil tu, tak ada. Itu orang-orang yang logiknya memang orang tak akan buat. Kecuali kalau filem seram. Filem seram dia akanlah selak langsir. Lepas tu muncul yang pelik-pelik, kita terkejut. Itu filem seram. Kalau filem reality memang tak jadi macam tu. Itu juga yang dilakukan oleh Ina. Dia dengar ada orang panggil suami dia, tapi dia tak menyahut. Terus dia kata dia tutup TV, dia tutup. Tak jadi lipat kain yang selebihnya, terus selimut. Rumah pun dia tak sempat nak tutup lampu. Jadi biarkan lampu terpasang. Lama jugalah anak Kak Ina tu panggil.
Panggil, Ustaz, Ustaz, Ustaz. Tapi Nurul tak menyahut. Sampailah suara panggilan tu tak ada. Lebih kurang 10 minit dah suara tu memanggil. Bila dah tak ada panggilan tu, barulah Nurul lega, dia bolehlah tidur. Besok pagi dekat sekolah, bila dia pergi sekolah dengan suami dia, jumpalah dengan anak Kak Ina. Anak Kak Ina tu tanya, Ustaz malam tadi saya panggil Ustaz, Ustaz tak menyahut pun. Waktu tu waktu dia bertanya tu, Ina dengan suami dia tengah makan kalau tak silap abang dekat kantin kan. Dia kata, waktu tu saya panggil pukul 12, saya panggil Ustaz, Ustaz tak menyahut pun. Lepas tu suami Ina kata nak menyahut bila masa pula saya jumpa awak malam tadi. Dia kata, iya saya panggil Ustaz, Ustaz duduk tercegat dekat bawah pokok depan rumah. Jadi saya pun panggil lah daripada luar rumah, daripada rumah saya panggil lah, Ustaz, Ustaz buat apa tu bawah pokok? Ustaz, Ustaz, Ustaz. Tapi Ustaz tak menyahut. Ustaz diam aja. Lepas tu Nurul tanyalah, Ustaz pakai baju apa? Ustaz pakai baju pagoda dengan kain balut, dengan kain, abang nak cakap kain tu, dengan kain pelekat. Sikit lagi nak tercakap pukul 3 pagi ni. 3 berapa? 3.30. Dia dekat 3.30 dah ni. Dia kata dengan kain pelekat, baju pagoda. Lepas tu Nurul cakap lah, malam tadi Ustaz ada dekat sebelah Ustazah. Dia kata, dia bahasakan diri Ustazah lah kan. Ustaz ada dekat sebelah Ustazah, Ustaz tak ke mana-mana. Lepas tu suami Nurul pun cakap lah, memanglah saya tidur malam tadi dekat rumah, dekat depan TV, saya tak ke mana-mana. Iya Ustaz, saya nampak Ustaz keluar daripada rumah, lepas tu Ustaz duduk dekat bawah pokok yang depan rumah Ustaz tu. Saya pula pada waktu tu keluar nak pergi buang sampah, mak saya suruh. Jadi saya nampak Ustaz terjegat bawah pokok, saya pun panggil lah. Tengok Ustaz macam pelik je. Bila saya panggil dekat 10 minit, Ustaz tak menyahut, saya masuklah dalam rumah balik untuk mengelakkan perkara-perkara buruk berlaku. Jadi, waktu tu, Nurul dah ada perasaan, adakah malam tu suami dia betul-betul keluar daripada rumah? Tapi, dia yakin suami dia memang ada dekat sebelah dia. Tapi kalau betul lah suami dia keluar daripada rumah, siapakah yang duduk dekat sebelah dia, yang tidur sebelah dia malam tu? Tapi lepas dia soal siasat suami dia, memang suami dia cakap tidur, memang dia tak bergerak. Memang akhirnya jitulah pandangan Nurul yang suami dia memang tak keluar daripada rumah. Cuma yang nampak, anak Kak Ina yang nampak Ustaz duduk dekat bawah pokok tu adalah bukan Ustaz. Tapi kenapa perkara ni berlaku masih lagi menjadi misteri, walaupun dah berlaku pada tahun 2015, masih lagi mencari misteri. Nurul ada juga tanya dengan beberapa orang. Ada orang yang beritahu kalau ada orang menyamar kita dan sebenarnya itu bukan orang, itu menunjukkan kita ni ada pendamping. Terkejut juga Nurul kata, suami aku ada pendamping ke? Selama ni aku je yang mendampingi dia. Tak tahulah kalau dia ada pendamping-pendamping lain dalam bentuk-bentuk yang tak wajar. Tapi dia kata bila dia cakap dengan suami dia, marahlah suami dia, mana ada saya bela-bela keturunan saya semua keturunan baik-baik. Tapi bila dah macam tu, mungkin pandangan orang tu yang salah. Jadi kenanganlah cerita ni. Jadi ceritalah bila jumpa ramai-ramai jadi cerita. Semua orang tahu cerita yang anak Kak Ina nampak suami Nurul duduk bawah pokok dengan berbaju pagoda dan berkain pelekat. Cerita yang ketiga ni disampaikan oleh seorang budak perempuan. Tapi bukan cerita dia. Cerita abang dia. Abang dia nama Ibrahim. Kes ni berlaku pada tahun 2018 sewaktu abang dia balik kampung daripada, kalau tak silap abang, daripada Negeri Sembilan ke Muazzam, lalu dekat Sempang Pertang. Daripada KL, salah. Daripada KL nak balik ke Muazzam, lalu dekat Sempang Pertang. Kes ni dekat Sempang Pertang. Abang kena beritahu dulu. Takut-takut nanti abang lupa lokasinya. Dia kata abang dia ni memang seorang yang berani. Abang dia dah ada isteri dan ada seorang anak. Dan memang selalu abang dia akan balik malam ke kampung. Daripada KL nak ke Muazzam memang dia lalu malam. Sebabnya dia kata malam sejuk dan malam tak banyak kereta. Jadi untuk mengurangkan risiko kalau ada kemalangan. Tapi sepanjang abang dia balik ke kampung waktu malam, ada beberapa peristiwa yang memang betul-betul menakutkan. Sebab setiap kali abang dia mengalami peristiwa pelik, abang dia akan bercerita kepada adik-adik dia yang lain. Termasuk diceritakan kepada orang yang memberi cerita ni pada abang. Sebab ni kisah abang dia kan. Dia kata kes ni berlaku
Dengar tak? Okey. Kes ni berlaku pada tahun 2018 waktu tu abang dia balik daripada KL ke Muazzam sampai lalu kat Sempang Pertang. Tiba-tiba dia dengar ada benda jatuh dekat bumbung kereta. Memang macam cerita seram kan? Jatuh, ada bunyi ketebuk dekat bumbung kereta. Pada waktu tu abang dia dah tahu, ini bukan kelapa yang jatuh. Ini mungkin benda lain. Bukanlah asam boi pula. Bukanlah asam mempelam ke, bukan. Ada sesuatu bendanya bunyi berat bila jatuh. Dah diam je lah. Diam je abang dia teruskan perjalanan. Dia tengok meter. Kalaulah ada benda-benda yang daripada alam sebelah jatuh dekat bumbung kereta, selalunya pergerakan kereta akan menjadi perlahan. Tapi tak. Waktu tu pergerakan kereta melancar macam biasa. Diam je lah abang dia. Dia tengok bini dia tengah tidur kat sebelah, anak dia pun tengah rehat-rehat kat belakang. Dia pun tak naklah kejut-kejutkan sebab tak ada apa-apa berlaku, cuma bunyi benda jatuh aja. Teruskan perjalanan. Kes ni waktu tu dia dekat Sempang Pertang tu, waktu dia jatuh tu. Bunyi benda jatuh tu. Okeylah. Tapi yang peliknya, setiap kali dia bertentang dengan abang tak cakap apa, bertembung dengan kereta lain. Kereta tu akan horn, ada yang naik lampu, ada yang horn banyak kali. Semua kereta yang menempuh dia, semua bagi lampu tinggi, bagi amaran, seolah-olah macam ada sesuatu dekat atas kereta. Dan memang abang dia ni, yang si Ibrahim ni, memang tahu benda tu memang ada atas kereta, tapi dia buat-buat bodoh. Sebab nak buat apa? Kalau dia berhenti pun nak halau, benda tu tak akan pergi. Benda tu memang sengaja datang untuk menguji. Jadi tak nak dia redha je lah. Banyakkan selawat, dia kata. Tiba-tiba pula, bas dengan lori yang ada dekat belakang, yang selama ni mengekori kereta abang dia, semua dua-dua potong. Dan bila bas dengan lori ni memotong kereta abang dia, dua-duanya memang tak pandang ke arah abang dia, dan diorang ni bergerak lebih laju daripada kereta yang abang dia bawa. Maksudnya memang dalam keadaan yang ketakutan sangat. Diam je lah. Abang dia kata diam je. Dia selawat je, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia buat tak tahu je. Teruskan perjalanan. Tapi semakin jauh dia berjalan, keadaan semakin pelik. Sebabnya pergerakan kereta menjadi semakin perlahan, walaupun pedal minyak ditekan sehabis-habisnya. Pada waktu ni barulah si Ibrahim ni tahu, sampailah masanya aku diuji. Waktu tu dia rasa dia nak kejutkan bini dia, supaya marilah kita sama-sama menghadapi ujian ini. Bukanlah abang seorang je yang menghadapi ujian, awak pun kena menghadapi ujian, memberi semangat kepada abang. Kononnya macam itulah. Tapi dibatalkan niat dia, sebabnya dia takut kalau bini dia pun nampak benda yang tak wajar, takut bini dia jadi histeria. Diamlah, dia kata, biarlah dia menghadapi benda tu sendiri. Tengah-tengah dia bawa kereta dalam keadaan yang begitu slow, tiba-tiba ada benda jatuh dekat depan bonet kereta dia. Daripada bumbung tu, dia kata macam dia meloncat dekat depan tingkap cermin depan dia. Waktu tu yang dia nampak adalah orang berpakaian putih dengan rambut yang panjang, dan orang tu memandang ke hadapan. Dia tak pandang ke arah si Ibrahim. Waktu tu Ibrahim kata dua benda yang dia rasa betul-betul dia kena pastikan. Yang pertama, anak dengan bini dia tak terjaga. Yang kedua, dia menjengah-jengah supaya dia nampak jalan depan. Minah tu dah nutup jalan dia ni. Jadi dia terpaksa jengah-jengahkan kepala dia supaya dia nampak jalan, untuk mengelakkan daripada dia menghantam benda lain atau terjadi kemalangan. Dan yang paling untuk mengelakkan daripada benda itu berlaku, sewaktu dia memandu kereta dan waktu benda tu memang ada terduduk dekat depan kereta dia, dia hanya berpandukan kepada line-line putih di kiri dan kanan jalan untuk memastikan dia betul-betul berada dalam line yang betul, dalam jalan yang betul. Dia tak hiraukan kakak rokers yang duduk dekat depan dia. Dia kata, kau nak duduk itu hak engkau, yang penting aku nak pastikan anak bini aku selamat. Tapi memang Tuhan nak uji dia lah pada waktu tu. Tengah-tengah dia fokus dalam pemanduan, tiba-tiba kakak rokers tu paling ke belakang macam ni. Jadi
secara automatik Ibrahim memang nampak muka dia. Walaupun tak penuh dia kata muka dia, tapi nampak matanya. Dia kata matanya bulat warna putih. Dan muka dia hitam nak terbakar. Ada kesan-kesan cala, kesan-kesan macam terkopik-kopik. Tapi memang kesimpulannya bukan cantik lah, dia kata. Memang yang abang bagi nama kakak cantik tu adalah ilusi je. Dia tak cantik pun, dia kata. Dia kata dia tak cantik pun. Jadi dia kata bila benda tu pandang ke arah dia, baru dia sedar, benda ni masih lagi tak bergerak, ada dekat depan kereta dia. Dia teruskan perjalanan buat tak tahu. Dan selepas 2-3 minit, kakak Rockers tu terbang. Terbang, dia kata dia macam meloncat. Terbang hilang macam tu je lah. Tak ke mana perginya. Waktu tu barulah kereta dia bergerak laju. Rupanya dia dah tekan minyak dekat 180 km sejam. Laju sangat dia kata pada waktu tu. Bagi abang lah laju, yang jenis bawa 60 km sejam ni. Jadi dia kata dia dah tekan minyak laju 180 km sejam, mujurlah tak jadi kemalangan. Tapi dia kata itulah, dia kata benda yang didatangkan untuk menguji. Didatangkan untuk menguji, dan dia tidaklah takut. Cuma dia pesan kepada semua yang mendengar cerita ni, bila lalu dekat Simpang Pertang tu hati-hati. Tak tahulah kenapa banyak orang yang pernah lalu dekat situ mesti mengalami peristiwa pelik. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan, walaupun pada waktu ni dah pukul jam 3 pagi. Ni masih lagi dalam minggu raya kan. Kenapa abang bercerita jam 3 pagi? Sebabnya kita siang abang banyak urusan pergi beraya, teman mak ayah abang pergi beraya. Malam je lah ada kesempatan. Ini pun saudara mara baru balik daripada datang beraya kan. Jadi banyak benda yang perlu diuruskan. Tapi beraya tetap meriah. Cerita tetap cerita. Tujuan abang bercerita, moga-moga jadi hiburan sewaktu orang tengah memandu. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan sekali lagi cerita yang abang sampaikan. Lupa abang nak beritahu. Dalam bulan raya ni, abang akan buat promosi. Tapi abang belum beritahu tarikhnya lagi. Cuma abang ni boleh kata teaser lah. Orang putih kata teaser. Abang akan jual perapan sate 3 paket dengan harga RM79. Sebab satu paket harganya RM30, 29 ringgit. Satu paket. Tapi kali ini, kalau beli 3 paket, abang turunkan ke 79. Selalunya kalau beli 3 paket adalah lebih kurang 369, RM88 lah. Jadi daripada RM88 abang turunkan ke 79. Hampir RM10, lebih kurang RM9 lebih abang akan kurangkan. Tapi abang belum lagi tetapkan tarikh bila masa abang nak buat promosi ni dalam minggu-minggu yang akan datang lah. Dan promosi ni tujuannya adalah untuk memberi galakan kepada semua peminat-peminat masakan Melayu, yang mana kita boleh buat sate sendiri dekat rumah tanpa risau adanya perapan. Sebab buat perapan sate ni bukan sebarang senang, memang sangat susah. Takut-takut nanti satenya bentan, bunyi macam orang bersalin kan. Takut satenya tak jadi, tak meresap. Jadi abang pula memang pengalaman keluarga abang menjual sate sejak kecil. Jadi mana tahu seleranya sama kan. Jadi bolehlah perapan ni membantu sewaktu kita nak open house. Jadi boleh cocok sate sendiri, bakar sate sendiri. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Salam Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.